ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli tan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya sama-samalah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama pada malam ini diberikan kekuatan dan kelapangan untuk kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab 40 hadis penawar hati, dan malam ni insya-Allah hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 tuan-tuan. Bulan lepas hadis yang ke-6. Bulan 5. Bagilah bulan lepas lah hadis yang ke-5. Malam ni hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7, bismillah, yang tajuknya Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Ya, tajuk dia Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Baik, kita baca hadisnya dulu. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara ila an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Muttafaqun alaih. Artinya, daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dihadapkan ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara, yakni peguam antara keduanya. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala akan melihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat melainkan hanya pahala kebaikan yang pernah ia lakukan ketika berada di dunia dahulu. Dan apabila ia cuba melihat ke sebelah kiri, maka ia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Kemudian apabila ia melihat ke hadapan, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka, yakni jauhilah siksaannya, walaupun seandainya kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keterangan, cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya suasana di mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Semua orang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang demi seorang. Tidak ada sesiapa pun yang sanggup menolong orang lain, walaupun ia adalah sahabat karib ataupun anak dan isterinya. Sebatang tubuh kasar yang kerdil ini akan berdiri tegak di hadapan Allah Qadhi Rabbul Jalil, yang mengetahui segala perbuatan hamba-Nya dan mengetahui segala rahsianya. Gerangan mampukah kita mengangkat muka yang berlumuran dengan dosa ini di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Tiada pembantu,
tiada peguam. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, pertamanya tidak ada siapa pun yang akan terlepas. Bila Nabi kata tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini, mana tak ada seorang pun terlepas. Boleh nak melarikan diri, boleh nak menyorok, boleh nak pergi sana sini, tak ada dah. Semua orang tidak terkecuali akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan Mahkamah Rabbul Jalil itu. Kalau kita mengetahui akan peranan mahkamah, mungkin ada di antara kita ni pernah masuk mahkamah, saman kereta ke, saman motor ke, saman parking ke, saman hutang tak bayar ke, saman kes-kes tertentu ke, mungkin pernah masuk, ataupun kerja di mahkamah ke, ataupun saja singgah-singgah mahkamah, tahu suasana dalam mahkamah tu macam mana. Di situlah ditegakkan undang-undang ataupun peraturan yang akan diadili oleh seorang hakim. Maka akan adalah orang yang didakwa, adalah peguam, adalah pendakwa raya dan seumpamanya yang berperanan menghidupkan mahkamah itu sendiri. Maka dibicarakan kes kita, tak kiralah kes apa pun, dibicarakan sama ada kita ni didapati bersalah ataupun sebaliknya. Kalau kita ada lawyer yang hebat-hebat, yang pandai putar belit, lawyer buruk, kata bukan lawyer saja, lawyer buruk pun kadang pandai juga. Bukanlah semua lawyer macam tu. Maknanya tujuan dia untuk menegakkan kebenaran itu. Dia ni didapati bersalah ataupun sebaliknya. Ada kala mungkin dia boleh terselamat, ada kala mungkin tak boleh nak menyelamatkan diri dan terpaksa dikenakan hukuman oleh pihak mahkamah. Itulah peranan mahkamah di dunia. Nampak? Walaupun kadang-kadang kita rasa tak bersetuju, merasakan diri tak bersalah, kenapa aku dihukum? Kerana ada bukti-buktinya, ada saksi-saksinya, ada dokumentasinya yang menyebabkan seseorang itu didapati bersalah. Ada kalanya keputusan tidak menyebelahi kita. Itu mahkamah dunia. Hatta baru-baru ini pun Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor pun tak puas hati. Betul? Dengan keputusan yang berpihak kepada sister in Islam. Tu dia. Kakak kita dalam Islam. Dia sister, kan? Sister. Kakak kita. Tak tahulah kakak macam mana. Tuanku pun tak puas hati. Kerana kenapa mahkamah memberi ruang kepada mereka ini sampai mengatasi fatwa negeri sendiri dapat dinafikan. Sebab mereka lawan fatwa. Fatwa ni di bawah siapa? Di bawah sultan. Oleh kerana adanya pandangan-pandangan daripada mahkamah sivil yang mencampuri akan urusan mahkamah syariah, mahkamah syariah pula kena ambil pandangan daripada mahkamah sivil. Itu yang pelik tu. Sepatutnya urusan mahkamah syariah tidak boleh diganggu gugat. Itulah keistimewaan, itulah kekuatan yang ada pada mahkamah syariah. Apatah lagi kuasa agama pada sesebuah negeri itu terletak di bawah sultan. Maknanya mereka dah boleh mengganggu gugat kuasa yang ada pada seorang sultan. Ini yang menyebabkan tuanku macam murka agaklah, tak puas hati. Kenapa? Walaupun fatwa tu masih diguna pakai, tetapi ditafsirkan dengan cara yang sebaliknya. Maka didapati boleh mereka ini tidak didapati bersalah. Kerana apa? Kerana yang dikatakan fatwa itu tidak kena kepada syarikat, tapi hanya kepada individu, kan? Cuma yang peliknya, siapa yang memimpin, siapa yang menarajui syarikat-syarikat? Tak
takkan lembu-lembu, takkan beruk-beruk, mestilah manusia. Kan, bila dikatakan sebuah syarikat, pertubuhan, whatever lah namanya, yang orang kata buat benda-benda yang bercanggah dengan fatwa, maka dihukumkan sesat, boleh dikenakan hukuman. Mereka pula kata syarikat ni dia nama pertubuhan. Tapi siapa yang memimpin syarikat? Siapa yang menerajui syarikat? Siapa yang mentadbir syarikat? Manusia, bukan binatang. Oh, pandai dia putar belit macam tu. Kenapa? Ada lawyer hebat-hebat, dia tafsir macam ni, dia rujuk macam ni, dia akhirnya mereka menang. Itulah hakikatnya mahkamah di dunia ni, tuan-tuan. Ya, ada kala menyebelahi kita, ada kala tidak menyebelahi kita. Ya, walau bagaimanapun peranannya ialah untuk menegakkan kebenaran berlandaskan kepada undang-undang. Di akhirat nanti kita semua juga akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Allah yang dinamakan Mahkamah Rabbul Jalil. Kita tak rasa apa sebab kita belum lagi sampai ke situ, tuan-tuan. Tapi apabila sampai ke situ, bayangkan kita face to face. Kita dengan Allah Ta'ala, tidak ada orang pertengahan. Dalam hadis ni disebutkan tak ada orang di antara kita, tak ada lawyer, tak ada peguam, tak ada siapa pun yang akan membela nasib kita. Kita dengan Allah Ta'ala saja, tuan-tuan. Masa tu macam mana nak membuktikan kita ni bersalah atau tak bersalah, orang baik atau orang jahat? Pertamanya, akan dibentangkan suratan amal kita. Ni ada malaikat kiri kanan kita ni, tuan-tuan, raqib wa atid, yang mencatat segala kebaikan dan keburukan apa saja kerja buat kita di dunia ni. Kita buat benda baik, jaga solat, baca Quran, zikrullah, duduk mengaji dalam majlis ilmu, imarahkan surau, jaga silaturrahim, jaga mak bapak, tarbiyah anak elok-elok, sedekah jariah. Malaikat yang baik ni duk catat baik benda kebaikan-kebaikan yang kita buat. Hari ni banyak benda baik ke benda buruk yang kita buat? Kalau banyak benda baik, dicatat segala kebaikan-kebaikan ni, penuh dengan kebaikan. Kalau benda buruk yang kita buat, hari ni mengumpat orang, bukan seorang, banyak jugalah, boleh tahan lah 5 kampung jugalah aku ngumpat. Tu dia, malaikat belah sini catat cerita buruk orang. Kan? Dalam surau pun kadang, ustaz ni naik motor raga okey lagi lah, nampak tak? Cerita buruk-buruk ke pasal orang ke, kan? Kejahatan mulut kita, kejahatan telinga kita, kejahatan mata kita, kerja buat kita ada yang menyeleweng, ada yang haram, ada benda mungkar, maka malaikat pun catat jugalah segala kejahatan-kejahatan yang kita buat. Benda yang dicatat tu akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita terima report card anak kita lah. Anak kita belajar sekolah, ambil periksa, nak pengesahan, cikgu suruh ni dapatkan sign mak ayah kita. Maka anak kita pun membentangkan suratan amal dia. Kan? Anak ke cucu ke, bentangkan suratan. Maknanya kerja buat dia di sekolah, apa ni, apa sudahnya. Matematik dapat berapa, sains dapat berapa, pendidikan Islam dapat berapa, fiqh dapat berapa, tauhid dapat berapa, jawi dapat berapa. Kan? Tengok berapa merah, berapa biru, berapa hijau, berapa kedudukan dalam kelas, nombor berapa. Kita sampai lani lah macam tu lah, kan? Kita pun sains, puas hati sains. Kalau tak puas hati, banyak merah daripada biru, siap. Kan? Kita dulu siap lah, berbirat lah, 1 merah 1 rotan, 2 merah 2 rotan. Mak bapak lah ni tak buat macam tu dah. Manja, sayang ke anak, sayang biar betul. Kita dulu tak macam tu.
Kan? Ni apa merah ni? Pam. Ha, ni merah juga. Pam. Tu dia dulu. Memang ngaji dulu. Takut kalau boleh hak merah tu ambil pen biru tu. Kan? Yang cerdik lagi tiru sain bapak tu. Tiru hak lama, tiru sain bapak. Tu bagi kat cikgu. Kan? Mak tanya, tak cikgu tak bagi report card ke? Tahun ni tak ada report card. Cikgu terlupa nak bagi. Padahal dah siap sain dah tuan-tuan. Punya takut tu. Sebab merah berderet. Tu dipersembahkan pada kita. Jadi suratan amal kita ni pun akan dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilihat sepanjang hidup kita ni, bila dibebankan, ditaklifkan hukum ke atas kita, bermula daripada kita akil baligh sampailah ke penghujung hidup kita ni, apa benda yang kita buat semuanya tercatat. Banyak benda baik ke banyak benda buruk. Dan itu membuktikan keadilan Allah. Bukan Allah Ta'ala tak tahu kerja buat kita di dunia ni. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya. Tapi nak membuktikan keadilan Allah, Allah bentangkan suratan amal kita ni. Ni tengok apa kerja buat kamu di dunia ni. Tak cukup tu lagi, tubuh badan kita ni jadi saksi pula. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka dan berkatalah tangan-tangan mereka, dan menjadi saksilah kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Apalah, macam mana kita nak berdusta di hadapan Allah Ta'ala lagi? Kalau dunia kita boleh kelentong, tok hakim pun kita boleh kelentong, kita boleh buat dakwaan-dakwaan palsu dan sebagainya. Tetapi apakah kita mampu nak berdusta di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak? Aku semayang ya Allah, aku puasa ya Allah. Macam Allah Ta'ala tak tahu. Macam tidak ada malaikat yang mencatat apa kerja buat kita. Aku tutup aurat ya Allah, aku jaga diri aku ya Allah. Iyakah? Manusia mungkin tak tahu, tetapi Allah maha mengetahui kerja buat kita. Tiba-tiba tangan bercakap, kaki bercakap. Ada riwayat mengatakan paha bercakap. Paha ni bercakap. Paha ni menjadi saksi atas kejahatan, kemaluan manusia. Cakap jadi saksi. Allah, bagaimana kita nak menutup aib muka kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala perkara-perkara yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini? Kalau benda baik, kita akan rasa gembira kerana akan memperoleh ganjaran yang hebat. Tetapi sekiranya perkara jahat yang kita buat, perkara dosa, mungkar dan maksiat yang kita lakukan, maka kita tak dapat nak menafikan dan melarikan diri daripada keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di saat itu kata Nabi SAW, bila kita menoleh ke kanan seakan-akan mahu meminta pertolongan, maka tiada ternampak kecuali hanya amalan kebaikan. Dan apabila kita menoleh ke kiri, maka tiada yang ternampak kecuali hanya balasan maksiat yang pernah kita lakukan. Dan yang terlebih dahsyat lagi, apabila kita cuba mengangkat kepala, maka tidak ada yang ternampak kecuali hanya kemarakan api neraka yang terbentang sejauh mata memandang, dan syurga masih jauh di sana di sebalik api yang menyala dengan garangnya. Kita mesti melalui dan melintasi bahagian atas api neraka untuk sampai ke negeri syurga yang menjadi idaman selama ini. Kita belum pasti lagi apakah kita akan selamat menyeberang ke sana
atau kita akan terjatuh di tengah perjalanan, di mana kaki kita akan tergelincir dari titian siratal mustaqim yang mengakibatkan kita terjatuh ke jurang api neraka jahanam. Na'udzubillah. Seterusnya di mahkamah Allah Ta'ala, apabila kita pandang di sebelah kanan kita, tuan-tuan, kita akan tersenyum apabila melihat kebaikan-kebaikan, balasan kebaikan yang pernah kita lakukan. Mungkin pahala-pahala, ganjaran pahala yang begitu banyak. Pahala salat kita, pahala zikrullah kita, pahala baca Quran kita, pahala sedekah jariah kita. Seronok Allah, alhamdulillah, banyaklah juga pahala aku, kebaikan-kebaikan yang pernah aku buat. Tengok belah kanan. Tetapi apabila kita menoleh ke sebelah kiri pula, Allah melihat pula akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia dahulu, yang Allah tunjukkan di akhirat nanti. Ini kerja buat dosa kamu di dunia dahulu. Kamu menipu orang, kamu kelentong orang, kamu makan duit orang, kamu buat benda-benda haram, kamu buat mungkar dan maksiat. Dosa-dosa yang tidak diampuni terhimpun apabila kita melihat di sebelah kiri kita, tuan-tuan. Hak kanan tadi kita boleh tersenyum, tengok belah kiri, Allah, rasa duka yang amat sangat kerana masih ada lagi dosa-dosa yang Allah tunjukkan kepada kita. Dosa-dosa yang mungkin tidak terampun, tidak diampuni oleh Allah. Kejahatan-kejahatan yang pernah kita buat. Dan kemudian apabila kita memandang ke hadapan, kita melihat bagaimana betapa besar dan luasnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbentang luas neraka Allah. Depan tu dah nampak dah neraka. Di manakah syurga? Ni aku nak pergi syurga ni. Mana syurga? Nun, syurga nun jauh, sayup mata memandang, tuan-tuan. Syurga jauh, sayup mata memandang. Nak pergi ke syurga tu kena melalui satu titian, suatu bentuk perjalanan yang dinamakan titian sirat, yang semua orang pasti perlu melaluinya kalau nak pergi tempat yang menjadi idaman kita, syurga Allah. Maka kita perlu melalui titian tersebut. Ada di kalangan kita yang pergi dengan lajunya, macam jet pejuang, zoom, macam naik roket, punya laju sampai dah syurga. Ada yang slow sikit, naik macam naik kereta api. Ada yang slow lagi, macam naik bas. Ada yang slow lagi, macam naik motor. Ada yang slow lagi, macam naik basikal. Ada yang slow lagi, macam jalan kaki. Ada yang slow lagi, macam merangkak. Macam-macam gaya manusia melalui titian sirat nanti, tuan-tuan. Semuanya itu berdasarkan amalan masing-masing. Orang yang banyak amalannya, hebat amalannya, istiqamah dalam beramalnya, maka Allah permudahkan perjalanannya, tuan-tuan. Bekalannya cukup. Macam kita nak pergi mana-mana, tuan-tuan, nak travel, nak musafir, bekalan cukup, duit cukup, minyak cukup, makan minum cukup, kan, segala-galanya cukup. Maka perjalanan kita itu akan, orang kata, akan berjalan dengan baik, kan. Minyak pun cukup, dah full tank dah. Belanja pun cukup, kalau berhenti mana-mana R&R, nak makan, nak minum cukup, nak beli itu ini semua cukup. Jadi kita seronok dalam perjalanan kita tu, cantik, sebab bekalan kita mencukupi. Bayangkan dalam perjalanan itu bekalannya tidak mencukupi, tak cukup, sehingga menyebabkan ada di kalangan kita yang akhirnya terjunam ke dalam
api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di bawah titian itu adalah neraka yang menyala-nyala apinya, yang amat digeruni dan ditakuti. Takut kita, ya, takut kita jatuh ke dalam jurang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita naik apa namanya, Flying Fox. Apa nama Flying Fox tu yang naik atas tu kan, daripada pokok ni ke pokok ni pun dia ikat lah, dia ikat apa semua, ikat semua, ikat kan. So kalau terputus lah tali tu tuan-tuan, hei, tak tahu nak cerita lah, setinggi-tinggi pokok tu jatuh arwah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hidup pun macam tak hidup lah. Saya hari Sabtu Ahad ni ada program di Bukit Tinggi. Salah satu antara tu cara ada ialah Flying Fox. Minta selamat lah. Risau juga. Lepas tu naik jambatan apa tu yang kena menapak tu, yang juga tak tahulah. Kalau yang punya kaki gayat ni tak usah ada naik lah. Ni dah tua-tua ni gayat jugalah, bukan gayutnya, gayat lagi tuan-tuan. Saya panjat pokok manggis pun tak larat dah lah ni. Dulu memang sampai ke puncak lah, tak rasa takut pun. Lah ni baru naik ni dah menggigih macam lah. Itu faktor usia lah, bukan macam dulu lagi tuan-tuan. Tu dunia ni kita nanti titian sirat tu, ya Allah, bawah tu menjulang-julang api ni nak menjambar kita ni. Bayangkan ada di kalangan kita yang merangkak, ada yang terpaksa melalui sampai satu riwayat mengatakan rambut dibelah 7. Oi, tak payah belah pun tak boleh nak lalu dah tuan-tuan. Tak payah nak belah rambut, tak boleh nak lalu dah, ni belah 7 lagi. Allahu Akbar. Semua tu berdasarkan amalan kita masing-masing, ya. Jadi rugi tak hidup kita ni apabila kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan amalan kita, bersusah payah dalam kita nak beramal, tak rugi tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita rasa rugi, kita rasa penat, tetapi kalau kepenatan itu berbaloi untuk kehidupan kita di akhirat, maka kita tak akan rugi. Penat nak mari surau ni pun penat tuan-tuan. Siang tadi kerja yang dah pencen tak apalah kan, penat. Saya semalam habis kerja pergi kuliah, habis kuliah mesyuarat di masjid, habis mesyuarat main badminton, habis main badminton balik rumah dah tengah malam kan, penat. Hari ni kerja lagi, bengkel lagi, apa semua, ngajar lagi. Tak pergi orang rumah kata, bang jom kita pergi Putrajaya. Apa dibuatnya? Jalan-jalan lah bang, gaji kan dah masuk. Oh mak oi, pandai pula dia kan. Tak apa, nak pahala, memuaskan hati isteri kan. Tak apa, mohlah. Kalau abang larat sekarang lah, jangan bawa kereta sambil tertidur sudah kan. Semua tu pahala. Nak jaga hati suami kadang menyampah juga kau ya, mengada-ngadanya, tapi pahala. Tengah-tengah malam nasi goreng, kopi lah, apalah, orang tua ni mengada, tapi pahala. Pancuh kalau kan. Kita pun kadang-kadang tu penat macam mana pun, kalau inilah yang boleh memberikan pahala kepada kita, buatlah kan. Nak mengaji pun Allah mengantuknya kan. Kuliah pun tidur je, bukan dengar sangat pun, tapi tak apa, pahala. Duduk dalam majlis ilmu ni, tidur pun pahala. Tuan-tuan nak tidur lah, tak ada masalah, pahala sama juga macam orang tak tidur ni. Itulah hebatnya orang yang duduk dalam majlis ilmu ni. Yalah penat, saya pun faham kan, bukan semua orang larat pun, tapi itulah nak duduk juga dalam surau, dalam masjid. Kenapa nakkan pahala duduk dalam majlis ilmu ni? Itulah ya. Mulai dari sekarang, maka dari sekarang
marilah kita tentukan arah perjalanan hidup kita di dunia ini. Marilah kita membuat bekalan supaya dapat sampai dengan selamat dalam perjalanan menyeberang ke negeri syurga. Marilah kita membuat kebaikan sebanyak mungkin. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Sesungguhnya pada hari itu kita sangat berhajat kepada pahala kebaikan. Walaupun hanya sekadar pahala bersedekah sebelah buah kurma sahaja. Di hujung hadis ni tuan-tuan, Nabi sebut apa? Nabi kata fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata kamu takutlah neraka Allah walaupun kamu terpaksa bersedekah separuh daripada buah tamar. Buah tamar, buah kurma tu, saya makan separuh, ada separuh lagi, ni Haji Mus sedekah. Haji Mus nak ambil tak? Tak nak lah ustaz, tak gigi ustaz. Nampak tak? Kan? Ni contoh, maknanya kita ambil separuh tu kita sedekah. Ni saya punya separuh ni awak lagi. Maknanya sampai tahap macam tu, sekecil-kecil kebaikan yang pernah kita buat di dunia dulu, kita mengharapkan supaya dapat menyelamatkan diri kita daripada api neraka Allah. Sekecil-kecil amal. Ya Allah, aku pernah sedekah 2 kupang dulu kat surau, tabung surau ni. Ya Allah, aku pernah derma RM1, setahun sekali RM1 kat tabung surau ni. Masa tu tuan-tuan, sekecil-kecil amal tu, kita punya berharap, duk harap mudah-mudahan dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Tapi mampukah amalan yang sekecil itu? Dan kalau nak dibandingkan dengan kejahatan dan dosa yang begitu banyak kita lakukan, bila dibentangkan suratan amal, benda jahat lagi banyak. Bila dilihat sebelah kiri, ya Allah, dosa kita menggunung tingginya berbanding dengan pahala-pahala kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka ketika itu manusia amat-amat berharap, walaupun sekecil-kecil amal, sekecil-kecil kebaikan yang pernah dia buat, punya dia berharap kot-kot dapat menyelamatkan diri daripada api neraka. Maka orang macam ni lah yang rugi. Kerana kesempatan hidup di dunia ni dia tak gunakan sebaik mungkin untuk melakukan amalan. Kenapalah aku sedekah RM1? Kenapa tak RM10? Kenapa setahun sekali je aku sedekah? Kenapa tak tiap-tiap hari? Kenapalah aku tak tolong orang tu? Kenapalah aku tak buat amalan sunat? Kenapalah aku malas baca Quran? Kenapalah aku malas pergi surau? Kenapalah aku malas mengaji? Macam-macam penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Ketika tu baru kita rasa Allah menyesal yang sungguh-sungguh. Menyesal yang teramat sangat. Allah, kenapalah aku tak beramal sungguh-sungguh? Kalau nak sedekah, aku sedekah sungguh-sungguh. Kalau aku nak semayang, aku semayang sungguh-sungguh. Kalau aku nak menolong, aku tolong sungguh-sungguh. Menyesal tak? Orang kata tiada, orang kata yang tidak ada kesudahannya. Maka inilah kesempatannya yang Nabi pesan kepada kita, badiru bil a'mal. Badiru bil a'malu fitanan qaqita'il lailil muzlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi SAW pesan pada kita, segeralah kamu beramal. Segera ni makna jangan bertangguh-tangguh. Nantilah teman pencen, nanti pergilah surau tu. Nampak kan? Walaupun surau masjid ramai orang pencen, tak apalah, sempat juga dah pencen nak mari surau.
Tapi berapa ramai kawan-kawan kita tak sempat pencen, udah gol. Nampak tak? Tak sempat. Azam dia, aku nanti pencen dia aku datang lah, aku rajin datang surau nanti. Selagi tak pencen, tak nampak batang hidung, kan? Datang pun sekali-sekala je. Apa ramai yang tak sempat nak buat benda baik itu bertangguh-tangguh. Nantilah aku pergi Mekah, duit banyak, tidak pergi juga. Nampak tak? Akhirnya tak sempat. Itu tak sempat, ni tak sempat, nak mengaji tak sempat, nak belajar tak sempat, nak beramal tak sempat. Kerana manusia ni suka bertangguh-tangguh. Sedangkan Nabi kata badiru bil a'malu fitanan, bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah. Ni akhir zaman ni, fitnah ni dah semakin berleluasa, kan? Macam-macam bentuk fitnah. Tambah akhir zaman ni pula, dah akhir-akhir ni kita tengok dah semakin menggerunkan, menakutkan. Peperangan pula dah makin rancak. Campur tangan kuasa-kuasa besar lagi hari ni. Amerika dah mula campur tangan. Negara-negara sekutu dia pun dah mula campur tangan. Iran dan negara sekutu dia pun dah mula campur tangan. Korea Utara campur tangan, Rusia campur tangan, China campur tangan. Negara-negara Arab pun dah mula menunjukkan belang mereka. Akan berlaku pelbagai bentuk krisis dalam kehidupan manusia di seluruh dunia, tuan-tuan. Akan terkesan, pasti akan terkesan, kan? Kita tengok peperangan yang berlaku, kan? Kalau dulu Israel duk hantam Palestin, duk hantam Gaza sampai hancur, sampai terbunuh 50,000 lebih. Hancur hospital, lebih 30 hospital di Gaza, habis musnah. Kanak-kanak mati, perempuan mati, habis. Masjid-masjid runtuh. Satu dunia tahu. Tapi apabila Israel hari ini kena bom, 1-2 hospital mereka kena bom, kediaman mereka kena bom, mereka pun mendakwa, tengok kezaliman, ketidakprimanusiaannya Iran ni, kan? Mereka lupa apa yang mereka telah buat kepada penduduk Islam Palestin berpuluh tahun, berkurun. Mereka buat, mereka lakukan pembunuhan tanpa belas ihsan. Bagi mereka darah orang Islam tu halal untuk dibunuh. Jahat tak jahat puak-puak ni, Zionis ni. Hari ini apabila Iran yang mereka sangka lemah, mereka sangka boleh dikalahkan, mereka cuba bermain api dengan negara Iran. Kita lupakan soal Syiah ke apa benda tu, kita lupakan. Hari ni kerana krisis ni, tuan-tuan, di Iran tu Sunni ke Syiah ke apa benda semua bergabung. Kerana semua nak mempertahankan bumi umat Islam. Dah lupa dah soal Syiah ke Sunni ke, kerana Islam semua bergabung belaka. Ini hebatnya kita Islam, tuan-tuan. Kita pun macam tu, berikan sokongan kepada negara Islam. Lihat hari ini seolah-olah tak ada siapa yang berani nak usik dan kacau Israel, kerana di belakangnya ada Amerika. Iran tak gerun, tak takut. Dia bom balik, balas balik. Dia balas 3 tempat apa namanya, dikatakan ada nuklear uranium Iran. Tengok tak ada satu pun tempat yang ada kesan radioaktif, tak ada pun. Kalau kata nuklear mesti ada kesan radioaktif, mana tak kena, kan? Sempat dialihkan dan seumpama, tak tahulah apa cerita di sebalik tu. Banyaklah rahsianya, tak boleh nak didedahkan. Mereka pun tak dedahkan pada kita. Jadi begitulah krisis yang berlaku. Ini akan timbulnya macam-macam fitnah akhir zaman. Kalau kita tak ada persediaan, tidak ada iman yang kukuh, kan? Kita silap dalam percaturan kita,
akhirnya kita pun silap gaya akan terdedah kepada ancaman musuh. Maka Nabi SAW kata akhir zaman bila dah berleluasanya fitnah ini, Nabi kata kaqita'il lailil muzlim, seumpama malam yang gelap gelita, yang kita tak nampak jalan ke arah mana jalan yang kita nak tuju. Silap gaya jatuh longkang, silap gaya jatuh langgar tiang, silap gaya langgar orang. Maklumlah jalan dalam gelap, mana nak nampak. Saat itu kata Nabi SAW, seorang lelaki yang pada siangnya dia beriman, wa yumsi kafira, malamnya dia kufur pada Allah, au yumsi mu'minan, ataupun pada malamnya dia beriman, wa yusbihu kafira, besok siangnya dia kembali kufur pada Allah. Iman manusia dah jadi cacah merba, kacau bilau, tak tentu hala, kerana fitnah yang berleluasa itu. Saat itu kita akan melihat bagaimana ada di kalangan orang Islam yang sanggup menjual agamanya demi untuk mendapat habuan dunia. Inilah ya, suasana akhir zaman yang menggerunkan. Kalau kita tidak berhati-hati, ya, kalau kita tidak ada iman yang kukuh, tak kuatkan keimanan dan amalan kita, maka kita sendiri akan terjerumus kepada pengaruh-pengaruh musuh-musuh yang akan sentiasa mengambil kesempatan kepada kita. Jadi ambillah peluang yang ada ni. Kita ni aman lagi tuan-tuan, tak perang lagi, selamat lagi Malaysia ni. Setakat ni selamat lagi lah. Nak pergi surau pun ada bawa senapang lah, mari surau. Tak ada kan senapang, itulah kan. Tak ada kan nak buat apa pun tak ada, selamat lagi. Tak ada bom sana bom sini pun tak ada lagi. Maknanya Allah bagi Allah jaga kita dan Allah bagi peluang kepada kita untuk memperbanyakkan amalan kita. Jangan tunggu suasana dah kelang kabut barulah aku nak pergi surau, aku nak pergi masjid. Masa tu suasana dah tak mengizinkan. Ni suasana dah alhamdulillah aman damai kan. Yang pelik time macam ni dia tak nak mari kan? Macam dulu, macam Covid dulu. Oh, bila masjid tak boleh datang, surau tak boleh datang, time tu lah dia sibuk nak pergi masjid. Kita kata tak boleh, masjid ni boleh 50 orang je sembahyang Jumaat. Dia marah kita kan, dia marah. Nak sembahyang pun tak boleh, kamu tanggung dosa aku. Pasal apa pula? Aku pula kena tanggung dosa kamu. Ni peraturannya, nampak tak? Kan dulu sembahyang Jumaat pun 10 orang pun pernah. Saya tahulah, saya jaga masjid. Baca khutbah 10 orang, 9 orang dengar, buat seorang baca khutbah. Nampak? Tu masa tu, orang pakat nak pergi masjid, orang nak pergi surau. Masa tu tak boleh. Lah ni dah boleh datang masjid, dah boleh datang surau, tak datang pula. Tak nampak pula batang hidungnya. Dulu dia yang beria-ria nak pergi surau, nak pergi masjid, nak sembahyang jemaah. Allahu Akbar. Bila dah ada peluang macam ni, dah aman damai macam ni, tak ada apa penyakit, tak mari pula, duk sibuk dengan dunia dia. Jadi tuan-tuan, ambillah kesempatan ini ya, untuk kita melakukan amal dengan bersungguh-sungguh semampu kita. Kita ni tak tahu berapa hari lagi dah nak hidup di atas muka bumi ni. Kalau kita tak ambil kesempatan ni, duk sibuk dengan dunia kita, takut-takut tak cukup bekalan kita. Pastikan bekalan akhirat kita mencukupi. Ya, hebatkan amalan kita, jariah kita, sedekah kita. InsyaAllah itulah benda yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mahkamah Rabbul Jalil nanti. Jadi hadis ni memberikan pengajaran yang amat berguna kepada kita, supaya kita ini, orang kata, mempersiapkan diri kita. Ya, dunia ni menjadi satu platform untuk kita menyiapkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Insya-Allah kita tak akan rugi, tak akan menyesal, kerana kesungguhan kita beramal di atas muka bumi ini demi kebaikan kita, demi agama kita,
insya-Allah kita akan beroleh sesuatu yang hebat di sisi Allah di akhirat nanti, insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sajalah sikit sebanyak peringatan bersama kita dari hadis, pengajaran daripada hadis yang telah saya bacakan tadi. Mudah-mudahan yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.